Okey, Assalamualaikum. Bertemu kembali. Maafkan kami kerana ada sedikit technical. Dan kita bertemu kembali untuk segmen episod yang ke-141 Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Kita sambung kembali. Mana rakan-rakan kita yang di luar sana? Masuk balik. Okey. Kalau di awal tadi kita dah diterangkan berkenaan dengan trade fundamental. Okey. Dan kita akan terus bersama dengan segmen ini tanpa membuang masa. Saya serahkan kecopang ni. Saya dah lama tak guna kecopang ni. Kecopang buat Cikgu Yun. Silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Silsilah FM di luar sana. Tidak kira pejuang terbelakang anda, tidak kira pejuang lifestyle anda, tidak kira pejuang lifestyle anda, tidak kira pejuang komposisi meter yang guna pakai sepanjang masa, asalkan saja bermanfaat. Marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur Allah SWT kita diberikan ruang dan peluang untuk udara secara live on air dalam Bicara Fundamental pada hari ini 12 Ogos 2020. Lazimnya Rabu malam Khamis. Malam Jumaat. Rabu langkau Khamis, tiba-tiba malam Jumaat. Wah. Silap, sorry. Rabu malam Khamis. Macam tiap malam Jumaat ni. Siang malam Jumaat. Wow. Oi tuan-tuan, tiap malam Jumaat. Okey. Kita lihat kepada jadual berkala kita bagi komposisi minggu ini. Bermula pada 9 Ogos, kita lihat jadual di dalam Forex Factory pun menyatakan 9 tu hari Ahad dan kita berakhir nanti pada 15 Ogos hari Sabtu. Apa yang menarik untuk sepanjang permulaan Isnin dan Selasa, kita lihat sebarang bentuk high impact di saat ini dan di kali ini. Ini lebih kepada rentetan daripada keganasan ni full swing yang sangat baik terhadap data-data yang berskala high impact seperti NFP, unemployment rates, semuanya mencatat bacaan yang sangat besar, sangat baik, sangat bagus untuk American dollar. Dan rentetan daripada kekuatan ini mendorong kepada pergerakan lebih kepada flow ataupun bersahaja untuk sepanjang 2 hari sebelumnya, sehinggalah pada hari ini baru kita nampak ada beberapa bentuk high impact kepada hanya ada 2 atau 3 counter sahaja, iaitu NZD, US dollar dan juga AUD. Jadi kita terus kepada hari ini. Official cash rate bagi New Zealand dollar yang berjalan pada 10 pagi tadi, ini merupakan satu national rate ataupun rate kebangsaan daripada pihak NZD. Biasanya yang gunakan ANZ, ini Australian New Zealand Bank, dengan tiada sebarang pertukaran kadar. Kita lihat di sini juga jelas mereka juga tiada sebarang bentuk pertukaran. Ini bermakna kadar mereka adalah sekata, dan kita akan saksikan untuk sepanjang tahun ini baru kemungkinan besar tidak akan ada sebarang kenaikan ataupun penurunan rate. Jadi untuk mereka yang trade pada NZD hanya lebih kepada melihat status yang sepatutnya dalam keadaan flow sahaja. Dan ini hanya, dan seterusnya kita ada polisi monetary bagi statement mereka yang diperjelaskan oleh Governor Orr pada waktu yang sama serentak dan juga press conference yang berjalan pada jam 11 pagi. Ini memberi rangsangan kepada pergerakan the kiwis ataupun the commodities. Alright. So selepas daripada itu barulah lebih kurang jam 8.30, lebih kurang 2 jam yang lalu, 2 jam suku lebih kurang yang lalu, Consumer Price Index bagi monthly untuk American dollar dan juga core CPI juga mencatat bacaan yang baik, yang bagus. Ini bacaan yang 3 kali ganda lebih baik. Yang ini juga 3 kali ganda lebih baik ataupun 300% lebih baik. Jika dilihat dari segi komposisi dolar pada malam ini, dia sepatutnya menjadi semakin stabil dan juga semakin dibida untuk dibuy. Jadi counter currency untuk setakat ini bagi dolar untuk sepanjang New York, saya melihat memang sesuai untuk kita beli counter dolar. Dan yang akan rally adalah counter emas ataupun counter metal ataupun non yielding asset seperti silver juga akan rally terhadap bacaan ini.
Sebab kita tahu beberapa hari ini kejatuhan lebih 1200 pip, lebih mau 1400 ke 1500 pip daripada 2072 bacaan emas kepada 18 lebih 186665 macam itulah, lebih kurang lebih lah 1200 pip lah lebih kurang satu bacaan yang antara yang paling cepat ataupun paling hodoh setakat ini lah. Untuk dalam tempoh hanya beberapa hari saja, 2 hari atau 3 hari yang lalu, Selasa, Isnin dan Jumaat yang paling hodoh lah pernah berlaku. Sedangkan kenaikan itu mengambil masa hampir 2 bulan untuk masuk relit. Tetapi dengan hanya satu bacaan yang cukup baik daripada pihak NFP dan dan kita tahu Presiden Donald Trump sangat taksub yang mana beliau mampu untuk menggoncang kedudukan market dunia menggunakan kuasa eksekutifnya, akhirnya berjaya direalisasikan. Syabas kepada Donald Trump kerana dengan mulutnya itu maka binasalah kedudukan trending emas kali ini. Kejunamannya tu tu ada kezaliman, zalimnya zalim. Jadi apa yang menarik perhatian saya setakat 8.30 tadi, kita akan cuba monitor kedudukan dolar ini untuk sehingga esok. Untuk kedudukan CPI yang baik sebegini, saya mendapat gambaran begini. Saya melihat untuk dolar jatuh untuk minggu ini agak perlahan, sangat perlahan, bukan agak perlahan, sangat perlahan. Dia boleh semakin tinggi dan dia akan boleh semakin relit. Dia relit akan ada beberapa perkara, tetapi untuk dia semakin dibida, ya itu jelas. Jadi dolar memang untuk dibeli untuk sepanjang hari ini ataupun malam ini, dan saya melihat akan memberi kesan sehingga minggu ini, hingga kepada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi pada mereka yang mendapat satu motivasi dalam di antara bacaan-bacaan yang sebegini baik, tentunya cuba untuk mengambil ruang dan peluang. Tinggal lagi sejauh mana pergerakan itu membantu pips yang mungkin tinggi atau mungkin rendah, itu pilihan kaunter masing-masing. And then kita ada 9.30 besok 9.30 besok ni kita ada Aussie dollar dan employment rates. Ini juga bacaan yang cukup penting sebenarnya untuk Aussie dollar, sebab bacaan ni agak tinggi tuan-tuan dia agak tinggi. Jadi kita lihat jika sebelumnya itu di kategori unemployed, mereka membuat bacaan 7.4 dan tiba-tiba untuk bulan ini dijangka meningkat kepada 7.8. Ini bermakna kadar tidak unemployed, tidak bermajikan ini meningkat. So kita dapat gambaran berkemungkinan besar kedudukan pekerjaan di Amerika, di Aussie dollar juga menguncup setakat ini menguncup. So jika dia menguncup, employment change yang bacaan 30,000 daripada 210,000 pada asalnya, jika ini gagal untuk diatasi, maka Aussie dollar akan semakin rendah. Itu satu perkara yang saya letakkan di antara minggu ini, memfokuskan Aussie dollar semakin rendah, kan? Dan dalam pada masa yang sama, untuk permulaan ataupun di saat Ogos ini, di peringkat awal lagi pun kita dapat melihat bermula pada 3 hari bulan bacaan-bacaan Amerika cukup baik kan, and then 2-4 hari bulan Aussie juga tidak ada sebarang perubahan kan. Ini satu persaingan yang nampak jelas bahawa dolar Amerika mendominasi di permulaan bulan Ogos kan. And then di bulan 5 hari bulannya kita dapat melihat ISM juga di peringkat non-manufactured juga mencatat bacaan yang baik. Sekali lagi dolar mendominasi, King of the Ring lah setakat ni title dia. Dia belum sampai Smackdown lagi. Dia punya Smackdown masa bila? Masa yang ini tuan-tuan. Ni 7 hari bulan dia Smackdown habis. Semua power, full powerful. Ini Smackdown dia. So bila King of the Ring di peringkat 5 hari bulan pun dah nampak permulaan. Semalam mana saya bagi tahu data ISM ataupun data PMI di peringkat awal, jika dia mula menampakkan the positive sign, dia boleh merentetkan ataupun dia boleh mengheret bersama, drag in, drag out ataupun bersama-sama mengikut dia ya. Yang lain akan mendapat impak yang positif. Pada peringkat 6 hari bulan juga kita lihat di sini hanya lebih fokus kepada, mejanya adalah Bank of England kan? Okey,
menarik pasal GBP ini, jika sepanjang minggu ini agak perlahan, tetapi dia dalam keadaan yang uptrend, sedang meningkat. Okay, so masih belum gagal dipatahkan oleh American dollar. Dolar baru saja ingin ataupun memulakan pergerakan uptrend dia di awal bulan 8. So kita perlukan keseluruhan bulan 8 ini untuk mengumpul keseluruhan kekuatan data dolar nanti. Alright. Okay, kita kembali kepada data kita pada 12 hari bulan hari ini. Alright. And then okay, yang demikian, apa kaitannya dengan Aussie dollar? So Aussie dollar macam saya katakan tadi, di peringkat awal lagi dah mula terasa tersekat dengan dominasi dolar Amerika, bukan dolar Aussie, dolar Amerika. Jadi kita nampak bahawa tekanan pada esok jam 9.30 ni agak terasa lah tentang Aussie dollar. Siapa yang trade AUD, GBP AUD, AUD USD, AUD JPY, AUD NZD dan sebagainya, itu tentunya ini menjadi hari yang cukup menarik pada waktu 9.30 pagi esok. And then kita seterusnya kepada 17 atau maafkan saya 14 hari bulan 17 pula. Allah Akbar, malam ni saya jadi kelang kabut lah. Nak cepat ni. Tak tahu apa nak jadi dah. Sekali lagi Aussie akan membuka tirai di awal pagi selepas kita mungkin dah lepas sarapan ke, habis pergi sekolah, balik sekolah kan. Okey. Governor ataupun Governor Mr. Rob Lowe akan speak ataupun memberi satu ulasan tentang situasi kedudukan komoditi. So rentetan daripada 1, 2, 3 dan 4 ini adalah saya galakkan kepada mereka yang trade Aussie dollar, cuba beri perhatian sedikit lah tentang pergerakan ini, terutama tentang kedudukan GBP AUD yang akan merangsang pergerakannya agak jauh dan agak drastik jika perkara ini tidak menyokong. Saya melihat Aussie dollar akan semakin rendah, semakin dijual. Saya melihat walaupun keadaannya sekarang ini dalam keadaan yang sederhana, tidak terlalu agresif, tidak terlalu pasif, tetapi dia ada movement 30-50 pips average satu hari. So dia adalah satu pada saya bukan time bomb, tetapi satu counter yang sedang hanya bertahan. Dia hanya bertahan. Tetapi the overall picture untuk Aussie dollar adalah untuk semakin tinggi. Saya melihat semakin tinggi. Okey, cuba kita tengok sekejap counter Aussie dollar, kenapa saya kata semakin tinggi. Mana Aussie dollar kita? AUD USD sekejap just nak tengok dulu. AUD NZD, AUD Euro, AUD banyak sangat ni. Euro AUD pun ada kalau nak ikutkan, tapi saya nak ambil AUD US dollar. Maknanya mereka yang trade account ni hebat-hebat, semua counter exotic kan dia ambil. Wow. Ini jenis mereka yang memang banyak duit lah, sebab sanggup bayar spread yang mahal. Saya tak mampu. AUD USD Apa ni saya besarkan sekali lah. Yang ni saya ambil AUD GBP. Okay. Right. Okay, AUD GBP saya besarkan sikit. Okay, ini adalah satu trend yang jelas tentang downtrend tentang kedudukan GBP AUD. Sekarang saya cerita AUD yang saya katakan akan semakin tinggi untuk tahun ini, yang saya lihat boleh pergi kepada paras harga. Susah nak cakap lah kalau macam ni sebab ini bukan counter AUD USD. Okay, tak apalah, saya cincai aja lah ya, lebih kurang bacaannya. Okay, right. Ini adalah counter yang downtrend. Ini adalah counter yang kalau saya tarik begini, ini adalah counter yang telah pun dipatahkan trend line dia. Okay, dah patah dah trend line ini dan akan dipatahkan sekali lagi mungkin dengan counter bulanan punya candlestick. Secara basically kita nampak bahawa GBP AUD akan tertekan. Itu satu perkara yang jelas. Kemudian kita tengok dia pun dah semakin rendah kalau dilihatkan di sini, semakin jatuh kan. Dan GBP baru saja hari ini menjelaskan bahawa Menteri Kewangannya menjelaskan bahawa mereka tidak stabil untuk menjanjikan unemployment rates untuk pound selepas ini, terutama semasa pandemik ini, dalam keadaan yang stabil. Tidak, dia tak janji. So kita akan struggle. Dia kata berkemungkinan kita boleh struggle. So ini memberi satu gambaran negatif terhadap pound sterling pada hari ini. Cuma apa yang menyokong kedudukan pound sterling di saat ini tuan-tuan,
kedudukan, kita tengok GBP US dollar sekejap untuk letak pound, sebab tadi sepatutnya saya cerita AUD tapi dah terbuka pound. Kita tengok sekejap. Okey, ni ada GBP US dollar. Okey, ni satu, saya besarkan sedikit. Okey, apa yang berlaku di sekitar ini adalah satu bentuk uptrend yang yang jelas kita boleh nampak dia memang dalam keadaan yang uptrend. Jika kita langkat begini dalam segi trend line pun kita boleh nampak dia dalam keadaan yang sedang mendaki. So ada ruang untuk dia dalam keadaan kejatuhan. Okey, itu satu perkara. Kedua, apabila trend line yang semakin tinggi dan kita lihat ini adalah resisten yang telah pun sedang ataupun yang belum dicabar. Dia dah cabar sekali, dia cabar 2 kali, 3 kali dan dia gagal. Itu satu perkara yang tuan-tuan kena pegang kat situ. Dan ini adalah bearish engulfing yang sangat besar. Okey, dan candle ini hanya besarkan sikit lah supaya korang nampak. Ini secara teknikal dan jika candle yang besar ini patah candle ini adalah dia mesti melepasi daripada ni harga dan dia mesti berada pada atas ni, melebihi pada paras. Dia ada 1, 2, 3, 4. Okey, so trend line ini adalah sebagai satu penanda aras kedudukannya sedang trending. Satu perkara yang jelas. So di sini kita lihat purata dia akan meningkat. Baik, tetapi adakah peningkatan ini peningkatan yang jelas? Itu satu perkara. Kedua, bila kita lihat dari keseluruhan pergerakan secara monthly, mother candle yang sangat besar, memang tidak dinafikan GBP dalam keadaan yang sustainability. Alright, so apakah yang akan mematahkan kedudukan GBP saat ini? Jawapan saya adalah bergantung kepada setiap progres data berkala yang terbit. Hari ini semua data berkala pound sterling adalah positif, sangat baik. Di kategori medium impact risk semua sangat baik. Dan kita tahu jika kita kembali kepada data ini, tak ada satu pun turn untuk GBP. Alright, cuba kita tengok minggu depan, ada tak? Tak ada. 18 ada satu. Ini monetary policy report ni pada saya tak ada banyak perbezaan sebab mereka baru saja membentangkan bajet rangsangan sebelum ni kan. Dengan pembayaran gaji yang terbaik di dunia sekarang ini, kita pun jelas kosong. 20 kosong, 21 kosong. So minggu depan tak ada satu pun yang akan menyokong GBP. So ini kita dapat gambaran untuk permulaan minggu hadapan, minggu ketiga Ogos ini, pound sterling lebih pada stagnancy pergerakannya. Hanya data-data ini yang akan mendorong ataupun menggerakkan counter masing-masing. Kembali kepada kalender kita. Right, so asalnya nak tengok AUD kan, tapi kalau AUD tak ada dalam ni, yang ada pun counter, saya tak tahulah orang yang trade ni. Ini trade ni memang hebat-hebat, saya tak nafikan. Exotic semua counter dia. Exotic. Dia ni counter spread besar-besar, spread mahal. Kalau saya lama dah MC ni kalau macam ni. Okey, tak apalah, kita lupakan bab tu. Kita kembali kepada 8.30 malam kita, tentang core retail sales yang akan terbit pada 14 Ogos nanti. Kita ada retail sale, core retail sale yang akan serentak. Ini adalah satu data runcit bagi kategori bulanan terhadap the American dollar. So American dollar dia menyusutnya sangat besar tuan-tuan fahamkan menyusutnya sangat besar. Dari 7.3 kepada 1.3, daripada 7.5 kepada 1.9. Ini adalah satu bacaan yang sangat jauh kejatuhan dia. So adakah Amerika citizen ataupun di negara Amerika pada bulan 7 yang lalu mereka berbelanja? Itu persoalan dia. So kita nakkan satu perbelanjaan runcit yang meningkat, mungkin bacaan 2.0, 2.1 dan semakin bertambah. Begitu juga dengan core mereka pun sama, 1.4, 1.5 dan seterusnya. Jika ini solid seperti mana CPI CPI ni Consumer Price Index data inflasi dia meningkat, tak mustahil core retail sales juga meningkat. Bacaannya besar-besar tuan-tuan. Setakat ni American dollar dah hat-trick. Bermula daripada 3 hari bulan solid, 4 hari bulan tak ada, 5 hari bulan solid, alright, 7 hari bulan King of the Ring ni smackdown. Memang full solid, sangat hebat, sangat kuat. Okay, so di sini kita dapat melihat satu forecast bahawa macam saya katakan tadi, Ogos ini adalah bulan Amerika. Senang cakap, bulan American dollar. Boleh katakan bulan American dollar. Dan permulaan yang cukup kuat memberi petanda rangsangan juga dijangka semakin positif.
Dan kita tahu bahawa Donald Trump juga menyatakan bahawa kita akan mendapat satu big numbers yang cukup besar dalam ekonomi berkala yang akan terbit seperti mana yang dia war-warkan dulu, iaitu di bulan Ogos. So adakah Amerika bermula bulan Ogos ni akan konsisten untuk sehingga kepada hujung tahun? So yang itu kita akan lihat fasa by fasa. Mereka ada FOMC lagi lepas ni nanti insya-Allah. Okey, ada FOMC yang mungkin akan terbit pada bulan 9 ataupun bulan 10 nanti ada FOMC, jika tak silap saya. So di situ nanti kita akan lihat yang ini sangat penting. Ini kita ada press conference 17 hari bulan 9. Yang ini akan melihat dan economic projection ini dia akan melihat kondisi perjalanan Amerika. So perlu di highlight tuan-tuan, Amerika sedang cuba untuk melancarkan package stimulus yang bernilai $1 trillion dan package ini perlu mendapat kelulusan daripada Federal Reserve lah, terutamanya hasil saranan daripada the President, iaitu Donald Trump. Okey, package ini jika ia diluluskan sejumlah 700 bilion tak silap saya kan, 1.3 trilion macam itulah nilai dia. Besar ni, nilainya besar. Ini adalah suntikan yang keberapa kali kita pun dah tak ingat dah, banyak kali dah disuntik, tapi besar-besar lah figure dia kan. Okey, so ini akan memacu dolar Amerika. Dia akan boost upkan dolar. Stok akan meroket. Stok boleh meroket, satu. Kedua, dolar index juga boleh ikut bersama. Walaupun dia terbalik, tapi dia boleh ikut bersama kerana rangsangan ini. Kerana pecahan daripada rangsangan stimulus ini nanti akan melihat kepada sektor apa yang dia akan suntik. Adakah sektor gaji? Adakah sektor usahawan? Adakah sektor farmaceutical ataupun farmasi perubatan? Adakah sektor pembinaan? Adakah sektor penerbangan? Itu yang akan membantu rangsangan terhadap dolar dan juga stock market. Sebab kerajaan bagi duit, bermakna stok akan kena pump. Macam saya kata, stok kena pump bermakna apa? Yield akan meningkat. Bila yield meningkat, emas akan jatuh. Kan setiap kali kita dah cerita, dia yield ni akan jatuh, non yielding asset ni akan jatuh, dia boleh drop. So yang ini masih belum diputuskan bila dia akan beri keputusan, tetapi Trump telah pun memberikan tekanan. Macam saya hint di wall saya, the power of president menggunakan kuasa eksekutif. Sebenarnya dia tidak boleh terus kalau dilihat dengan kuasa eksekutif, dia boleh force the Federal Reserve untuk luluskan bajet itu. Tapi walau macam mana sekalipun, mereka perlukan keputusan dia punya senat dia, kabinet dia. Sebab Federal Reserve ni dia macam satu syarikat satu syarikat yang menguruskan keuangan. Jadi mereka perlu berkira-kira bila dan macam mana, adakah nak beri secara gedebu seketul atau perlu secara berperingkat. Ini akan merangsang nilai dolar Amerika dikala ia dilaksanakan nanti. Okey. So oleh yang demikian, untuk sepanjang minggu ini, sebelum saya sambung istilah yang tadi tu, apa itu kuasa eksekutif dan macam mana cara dia berfungsi dan apa kesan terhadap market, kita dapat lihat bahawa minggu ini adalah minggu dolar Amerika. Itu satu perkara yang jelas, kan? USD JPY akan jadi semakin tinggi, walaupun macam euro, US dollar juga meningkat. Macam tadi kita nampak GBP USD juga meningkat. Memang ini dipanggil sebagai data yang bercampur-campur sebab market sedang mula digest. Adakah stimulus package rangsangan ini sebenarnya lulus ataupun tidak? Dolar bertahan menunggu keputusan itu, sedangkan dari segi sudut currency lain, foreign currency macam euro, macam pound, macam AUD dan sebagainya tadi itu juga terkesan terhadap data berkala mereka yang baik. Okey, selesai bab yang itu. So di manakah pilihan kita? Saya belum entry hari ni. Saya nak entry hari ni.
Okey, sebelum tu cikgu ada soalan cikgu boleh? Apa dia? Yang pertama tadi pasal RBNZ, ya, ada mengatakan dalam progress preparing for negative interest rate. Okey. Kemudian ada satu lagi, saya bacakanlah soalan dia daripada Faiz pula, bagaimana kaitan vaksin COVID-19 dengan dagangan mata wang. Kemudian gold. Gold. Adakah gold dan silver akan mengekalkan penurunan sepanjang minggu ini dan minggu depan? Okey, lepas tu yang lain-lain sekejap lagi. Okey, satu persatu. Vaksin. Okey, vaksin ni yang paling nyata kita tahu, kita dah bincang pasal Moderna sebelum ni kan. Iaitu suatu company yang mendapat fund cukup besar dan sokongan paling kaya setakat ni daripada di Amerika ataupun daripada kerajaan Amerika. Dan vaksin itu dah pun dinyatakan ianya sukses kan. Dan kita tahu saham Moderna juga meningkat melantak-lantak kan, daripada nilai 1 digit kepada 3 digit sekarang. Dan tak mustahil dia boleh jadi sampai 4 digit. Okey. Dan apa kesannya terhadap Amerika? Maafkan saya, terhadap mata wang tadi. Mata wang. Okey. Pelanggan utama Moderna adalah Amerika. Faham? Pelanggan utama Moderna adalah Amerika. Moderna punya stok saham ini di dalam Dow Jones dan di Nasdaq dua. Okey. So saya kupas balik. Di peringkat awal mereka menjalankan research untuk vaksin. Okey, dan mendapat sokongan penuh daripada Amerika, walaupun Amerika kata even WHO tak iktiraf pun dia tak peduli. Dia nak teruskan juga kan. Selesai. Dekat situ dia menjanjikan bahawa vaksin ini mampu dihasilkan dan berjaya. Bermula dari situ kita nampak saham dia meningkat. Kan, sebab investor akan melabur. Sebab dia tahu vaksin ini akan mendapat demand di seluruh dunia bila dia selesai. Okay? Bukti yang terjadi adalah apabila nilai saham itu mendapat pelaburan, suntikan daripada pelabur ataupun investor, dia akan meninggikan nilai saham, dia akan menjatuhkan indeks. Faham betul? Indeks apa? Indeks dolar dia jatuh. So bila indeks dolar jatuh bermakna USD akan semakin rendah. Faham tak kat situ? Okey, ni correlation dia panggil. Kemudian sejauh mana pengaruh the Moderna ini untuk kekal sustain? Okey, bila dia dah ada vaksin, dia kena cakap berapa jumlah yang dia boleh hasilkan pula. Betul. Itu penting. Itu penting tu. Kata saya ada vaksin tapi ada 10 set. Ampun. 10 set. Nak pakai satu dunia. Nak pakai satu dunia. Amerika sendiri pun dah juta nak pakai. Kalau ke 1 juta mereka nak pakai. Contoh jelas. Okey. Berapa jumlah? Contoh dia boleh menghasilkan 1 juta dos ataupun 1 juta unit, ya kan? Dengan keadaan sekarang. Jadi bila dia dah ada vaksin ini, ni sahamnya masih harga ni, kata tadi harga $10 sekarang jadi $100. Baru kata dah buat dan berjaya, tambah lagi jadi $200. Okey. Siapa yang akan beli? Betul Amerika menyokong dan Amerika sebagai antara funder yang besar kat situ menyokong Moderna ni. So siapa yang akan beli? Dia declare, okey, vaksin dah selesai, dah siap, tempahannya banyak ni, kita boleh menghasilkan katalah 1 juta dos. Untuk kata 1 juta dos. 1 juta dos ni untuk sisi apa? Katalah untuk package 1. Iaitu sesi pertama. Dia dapat hasilkan 1 juta dos. Dan ada tempoh lah dia nak hasilkan kan. Mungkin dia perlukan sebulan ke atau 2 minggu macam tu. Kemudian ada pembeli ke ni? Investor dah tanya ni, ada pembeli ke? Dah terbukti berkesan ke? Ya, ada. Siapa beli? Donald Trump beli. Confirm. Kami nak 0.5 juta untuk rakyat kami. Contoh 500,000 set akan pergi ke Amerika. So di situ transaksi itu berjalan, ada belian, ada supply, ada demand. Ini membuktikan vaksin itu berjaya. So bila vaksin itu berjaya, dia akan tambah lagi keyakinan investor untuk harga stok dia semakin meningkat. Dolar akan semakin tertekan untuk lebih rendah. Rendah maksud saya tu
bukanlah rendah jatuh sampai katalah harga UJ sekarang 106 terus pergi 103, 100 macam tu. Tidak, dia akan merendahkan nilai indeks. Apa dia? Oh, terbalik. Oh, sorry. Okey. So oleh yang demikian, soalan tadi impactnya adalah apabila stok semakin meningkat, maka nilai dolar akan semakin rendah. Ini dipanggil sebagai the risk asset. Stok ini dipanggil risk asset. Risk asset itu mendapat demand, maka nilai currency akan semakin rendah. Sama juga konsepnya dengan jika orang bertanya tadi isunya vaksin tu. Sebab vaksin daripada Amerika yang deal. Jika vaksin tu deal oleh pihak Eropah, bermakna Eurostock yang akan terkesan. Eurostock yang terkesan. So Eurostock terkesan, maka Eurostock di Eropah akan semakin meningkat, maka nilai euro akan semakin rendah. Itu soalan yang tadi tu. Yang lagi apa dia tanya? Sangat menarik. Okey, tentang gold. Okey, Mas. Gold, tak apalah cikgu buka gold lah, cikgu bagi penerangan dia boleh pergi macam mana. Dia tanya apa tadi pasal gold? Adakah gold dan silver akan mengekalkan penurunan sepanjang minggu ini dan juga minggu depan? Okey. Saya tengok carta gold. Tu tengah-tengah. Okay, gold ni mula-mula sekali saya jual satu tank, saya sell dulu gold. Saya dah sell satu gold ni. Okay, biar dia jalan dulu. Baik, minggu ni dan minggu depan saya bagi tahu tadi, gold ini terkesan atas mesti ada perkara yang menggerakkan dia. Okey, dia adalah dipanggil sebagai non yielding asset, iaitu suatu aset yang tak ada untung. Dia ni tak ada untung sebenarnya gold. Cuma bila dia parkkan duit, panggil park letak apa ya? Letak duit. Dia letak duit ataupun dia depositkan investor ni ke arah gold, tujuannya untuk protect duit diorang daripada habis, rosak, rugi, dimakan tikus. Sebab tikus tak boleh gigit gold, keras. Itu bahasa kasarnya lah. Bahasa perdagangannya adalah untuk mengelak dari kerugian di atas sesuatu perkara yang berisiko tinggi. Contoh coronavirus, tak ada ubat. Sekarang dah ada ubat, so gold pun dah semakin tertekan. Betul. Bila ada vaksin, satu, bahawa ini kesan dia, ini dipanggil sebagai natural disasters. Faham kan betul-betul? Contohnya vaksin tadi, Moderna punya vaksin, dia dah declare ada ubat, dia dah declare ada baik. So apa akan jadi kat sini? Jadinya kat sini adalah investor akan beralih semula kepada stok untuk dapat balik profit. Dah ada untung, saham semakin tinggi, so gold dah kurang mendapat demand. Itu dari segi sudut macam mana nak protect investor ataupun macam kita tentang duit atau pelaburan kita. Itu satu perkara. Jadi perkara kedua adalah the kuasa eksekutif daripada sesuatu kuasa dunia di luar dunia, di luar sini, di luar kita ni, yang memberi arahan di luar jangkaan. Sebagai contoh, the power of Presiden Eksekutif Amerika Donald Trump, dia dah kata bahawa dia menghalang segala bentuk perdagangan aplikasi China di Amerika. Dia tak bagi. Kalau nak juga mesti ada pemilikan terhadap negara Amerika, baru aplikasi-aplikasi ataupun produk di China itu boleh diteruskan. Itu juga menghalang investor untuk kekal dalam produk di China. So dia akan menjatuh dan menaikkan harga. Okey, kesimpulannya, rumusannya adalah adakah gold akan meningkat ataupun tidak, sebaliknya. Jawapan saya adalah ni mesti kes orang baling dadu kan, nak buy atau nak sell. Sekarang kejap, saya tengok dulu gold saya dah dapat untung belum. Dah profit 36 positif. Adalah $3, $4 dah naik dah ni terus. Wow. Yalah. Okay. So saya lagi satu. Alah, buat duit makan. Okey, jadinya kembali kepada pilihan kita, adakah gold akan meningkat atau tidak? Jawapan saya adalah oleh kerana situasi pandemik dah semakin perlahan, sebab dah ada cure, dah ada kuasa eksekutif yang campur tangan, dah nampak ada masalah ataupun toleransi antara China dan Amerika dah mula dibuka semula, bahawa gold akan semakin rendah. Dia akan rendah seketika.
dia akan Tempoh? rendah. Untuk ini saya meletakkan durasi untuk sepanjang bulan ini, bulan 8. Selepas habis bulan 8 baru saya akan lihat semula di manakah arah tuju goal, sama dia akan terbang lagi ataupun tidak. Sel kau buat. Jadi saya setakat ini Okey. atas kedudukan fundamental, secara purata saya menjual gold, menjual lagi emas kita, ya. Okey, dan sekarang ni tengok berapa tinggal. Okey, kita dah ada 2 entry gold pada paras 1946 dan 1942. Okey. Adakah kita ingin meletakkan sasaran TP? Jawapan saya, ya. So, saya tambah lagi satu lagi sel. So 3 sel malam ni kita letakkan terhadap gold dengan 3 bentuk TP yang berbeza untuk melihat sejauh mana kesan terhadap hebatnya data-data berkala Amerika yang positif untuk sepanjang bulan ini, yang mendongak, kan? Okey. Berjaya tak ia melemahkan emas kita dalam non-yielding asset ini? Jadi manakah TP pertama? So TP pertama saya untuk first entry, saya letakkan satu TP, menjual di paras harga yang kita ambil yang jauh-jauh sikit lah, 1775 lah, jauh sikit. 1775. Baik. Okey, TP kedua saya akan ambil sedikit di paras saja 1865. Okey. Jaraknya 1000 pip Okey, dah negatif balik dah ni. Dah jatuh balik. Okey, dan TP yang ketiga ini adalah TP yang agak perlahan di paras harga 16. Sekejap, saya kira balik. 1700 atau 665. Okey. Parasnya gitu situ. So jangan ikut TP saya tuan-tuan, jangan ikut TP saya. Okey, itu adalah TP jangka panjang yang kita letakkan sebagai perkara ini. Satu paras harga jatuhan yang di reverse. Ini adalah sasaran TP kita yang pertama untuk kita sasarkan untuk sepanjang minggu ini. Untuk TP kedua kita sasarkan kepada paras 1665 dan yang terakhir adalah 1775. So pilihan masing-masing. Tengok TP saya. Dia tengok TP saya kat sini. Okey. Ini sekejap Oh, ekornya tak lepas. Naik atas sikit. Salah. 1671. Ekornya tak lepas. Oh, ekor terlepas. Okey. Naikkan sikit lah. Alright. Okey. Ini di sini. Ini TP yang kita letakkan lah. So inilah sasaran TP yang kita letakkan untuk bulan Ogos, bulan ini. Ni bulan ni. Adakah emas mampu untuk semakin rendah atau sebaliknya? Okey. So di manakah stop loss yang kita letakkan? Okey. Stop loss yang kita letakkan setakat ini, kita mensasarkan satu bacaan di paras ini 2075. Ini stop loss kita. Apa sangat pucuk sangat ni? Lebihkan satu. Pucuk sangat lah. 076. Okey, sikit lah tak pucuk. Sikit je. Sikit. Sikit. 2076. So stop lossnya samalah 2076 lah. 2076. Baik. Okey. 076 dan ini sama juga 2076. Okey. Kita dah semakin positif untuk semua entry yang ada pada malam ini. Baik tuan-tuan, di manakah kadar money management yang saya letakkan sebegini? Ke 1, 2 dan 3 mengamalkan satu bentuk nilai pengurusan kewangan yang sama, iaitu nilainya 10%, ya. Dan stop loss yang kita letakkan di sini juga, jika dilihat daripada entry ini adalah bernilai sebanyak 1258 pip. Betul ya boy? Ke saya salah kira? Betul sebab dia jatuh pun lebih 1200 pip. Kita tak nafikan. Alright. Dan bagaimanakah kadar keuntungan yang kita dapat jika kita TP?
Pertama kita ambil 830 pip, kedua kita ambil 1759 pip atau 1760 pip, dan yang ketiga kita punya pip adalah 2774 pip. So tuan-tuan, ratio yang ada di sini adalah ratio 1:10 puratanya, ataupun 1:100, atau puratanya 1:1000. Jika pergerakan money management tuan-tuan bermula dengan kadar $1, tuan-tuan boleh tuai dengan kadar yang bersepuluh kali ganda daripada modal yang ada sekarang, malah lebih daripada itu. Okey, kenapa saya letakkan satu pergerakan yang begini, dan bagaimana saya nak batalkan saya punya entry bila saya lihat ditakdirkan dalam fundamental di sini, maksud saya di sini, saya kembali sikit kepada kita punya data makro ni. Alright, saya melihat begini, saya mengambil kira untuk bulan Ogos ini bermula dengan ISM yang baik, kedua non ISM yang baik, ketiga the Smackdown NFP yang terlalu baik. Smackdown, okay. Ni yang sangat baik, sangat baik. Saya fikirkan sangat baik. By the same time juga kita tengok hari ini CPI yang terlalu baik. Ini cukup untuk menjatuhkan emas, kan? Cuma sekarang ni di tengah, yalah, maklumlah, naiknya banyak tadi siang kan, lebih $60 dia naik, dan tentu impak untuk kenaikan itu akan memberi kesan. Kita akan tengok perjalanannya bagaimana. And then seterusnya kita perlukan lagi data core retail sale yang untuk semakin baik. Jadi untuk permulaan 2 minggu pertama kita dapat saksikan dolar memang sangat baik. Sangat baik. Jadi potensi untuk melihat di dalam keadaan kejatuhan juga sangat baik. Tapi bukanlah terlalu baik. Saya pun bukannya baik sangat, tapi boleh tahan baik lah. Gitu. Okay, so boleh kita lihat secara kiraan melalui ratio yang saya fikirkan dan saya rasa untuk saya simpan dan saya kekalkan terhadap emas kita. Alright, so jika dilihat melalui konsep FIBO yang ada ini, saya main letak-letak je ya, sebab saya akan melihat. Okay, ini adalah satu bacaan yang sangat besar, resisten dia, support dia terlalu keras. Maknanya sangat kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 candle di tahap weekly. Tadi tanya kata setiap minggu kan, kamu nak dapatkan satu batang candle, kamu kena ada 1 minggu yang pergerakan yang penuh. Jadi ambil masa berapa lama dia nak jatuh. Jadi yang paling sesuai adalah di paras 1689. Jadi kalau kita tak nak lawan support yang begini kuat, kita naikkanlah kita punya TP 1689, saya letaklah 1690. Tak apa, saya kecilkan lagi, tak ada masalah. Okey, 690. Okey, oleh yang demikian, masa bila jika saya lihat bahawa kekuatan Amerika di saat ini terlalu lemah, akan datang mungkin vaksin ini akhirnya tak berjaya, vaksin ini tak menjadi, maka emas akan semakin tinggi, stok akan jatuh, kan? Non-yielding asset akan mendapat demand semula. Right? So saya akan melakukan pembelian selepas berakhirnya situasi stop loss. Di mana stop loss kita tadi? 2076. Maka saya buy satu pending order. Ini sebagai kita punya penanda aras Okay, 2076, dan saya akan buat satu buy stop di sini. Okey, dan di mana sasaran kita? Masih ingat sasaran TP saya adalah 2000, betul? 2300, 3000, 5000, dan yang paling tinggi adalah 10000. Kan saya pernah cakap kan? Banyak kali saya cakap. Okey, so untuk itu di paras 2076 saya mulakan dengan yang paling kecil dulu, 2000, 2300. Saya ambil TP saya 2300 sebagai penanda arah saya yang pertama untuk saya TP. Jika vaksin ini gagal dan kita dapati bahawa kedudukan stok kita juga semakin tidak menarik, SP500 tak menaik, Nasdaq kita tak bagus,
Dow Jones tak bagus, Euro Index juga tak bagus, maka dolar akan mengalami sedikit struggling. Ini bermakna non-yielding asset akan kembali mendapat demand bagi mempertahankan nilai-nilai pelaburan di seluruh dunia. Dan perlu diingat, China dah pun menerbitkan mata wang emas bagi menyaingi dolar Amerika baru-baru ini dan memperlahankan pembelian emas mereka di secara globalnya. Ini antara yang mendorong emas naik beberapa hari yang lalu dalam keadaan yang sangat kuat. Okey tuan-tuan, kita dah berjaya capai positif baik. Kalau nak tutup boleh tutup, pasu boleh tutup, nak tutup ni tak ada masalah. Kan? Untuk first entry kita dah ada 75 pip, second entry kita ada 35 pip, third entry kita dah ada 30 pip. Campur. Banyak pip dah 200 pip. 200. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, ni saya simpan lah, tak nak tengok lah, sakit mata lah. Okey. Kita tunggu minggu depan lah. Baik, ada rezekinya ada lah. Soalan lain tadi apa? Sebelum saya tutup, ada 2 minit lagi. Soalan lain tadi berkenaan dengan ni je lah, emas, berkenaan dengan COVID-19, dengan RNZ. Itu je lah. Okay, so keseluruhannya tuan-tuan, fokus emas ini, saya tahu, saya cakap terang, saya banyak dapat PM, sangat banyak dapat PM bila mereka komen apa yang saya maksudkan dengan kuasa eksekutif, apa yang saya maksudkan dengan ayat-ayat saya seperti USD menganga, emas akan apa, jatuh tergolek lah, macam ayat-ayat saya begitulah, fitnah-fitnah tu semua. Itu adalah satu ayat yang saya letakkan sebagai membuka minda tuan-tuan, bahawa kenapa saya kata menganga tu maksud saya menunggak, gitu kan. Kenapa saya kata paras harga sekian. Kenapa kuasa eksekutif itu penting? Kuasa eksekutif ini dia mematahkan sebarang bentuk trend sebab dia menggunakan veto bagi melaksanakan apa yang dia nak. Ini hanya ada dalam kuasa dunia yang terkuat ekonominya, terutama Amerika. China tak mampu nak buat macam ni. Amerika saja yang boleh. Satu. Yang kedua, saya tak ada niat dalam apa yang saya jelaskan di sini adalah untuk mesti ikut apa yang saya kata itu betul. Tapi saya berterima kasih dan saya gembira walaupun saya ada loss, saya ada win, ada loss, saya faham. Tetapi di luar sana saya dapat menyaksikan ada sekumpulan manusia, ini sekumpulan insan, ini insan. Mereka berjaya menginfakkan lebih $2,000 hanya semata-mata dengan trade emas pada minggu yang lalu. Dan saya bangga dengan golongan ini, saya ucapkan tahniah. Bila saya tanya kenapa sanggup buang sampai $2,000, sebab dalam apa yang saya terima ada hak orang lain daripadanya, dan saya cakapkan tahniah. Dan saya tanya kenapa kamu sanggup buang sampai RM8,000 semata-mata nak bagi infak, kan memadai dengan RM1,000. Sebab dia kata apa yang saya dapat hari ini lebih hebat daripada apa yang sebelumnya. Saya tanya dekat mana kamu dapat ini semua? Saya ikut apa yang Tuan sampaikan. Saya cakap saya bukan seorang master, saya bukan seorang tukang tilik, saya bukan seorang guru yang bagus. Di luar sana ramai lagi yang bagus. Tolong jangan taksub, tolong jangan puja memuja, tolong jangan terlalu mengharap. Apa yang ada ini saya hanya menyalurkan saluran, dan selebihnya itu semua kerja Allah Ta'ala. Saya ucapkan tahniah pada semua yang profit hebat-hebat di luar sana. Infak anda itu memang saya sangat kagum. Baik. Itu yang saya nak sampaikan. Terima kasih insya-Allah tuan-tuan. Macam saya katakan tadi, tuan nampak saya entry. Ni entry saya. Ini profit yang sedang berjalan, ini saya punya profit, ini saya punya money management, dan segalanya semua ada di sini. Tujuannya adalah saya menggalakkan, kalau ada yang baik di sini, gunakanlah, panjangkan dan sebarkan. Dan jika ia tidak baik dan ianya merugikan tuan-tuan di luar sana, jangan diikut, abaikan, maka hilangkan terus daripada mapping anda. Itu yang saya nak sampaikan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian yang sangat menarik. Itulah kadang-kadang perkataan-perkataan yang digunakan, perkataan-perkataan yang mudah difahami,
untuk orang-orang biasa-biasa ni, bukan kayangan-kayangan. Kadang-kadang kita gunakan bahasa kayangan, orang yang biasa-biasa macam saya semua ni tak berapa faham, jadi nganga, terjun, tergolek. Itu bahasa yang memudah kita faham. Itu sahaja. Baik, terima kasih cikgu kerana perkongsian ilmu. Esok jangan lupa kita ada bersama borak bersama dengan Blento, jam macam biasa. So stay tune bersama dengan CTC.FM. Stay anda bersama dengan kami Teguh di sisi anda.